Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu kritikan artikel bagi subjek pentaksiran pembelajaran. Kami adalah daripada kumpulan 3 set 6. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Hasnul Ifah binti Muhammad Noh, Siti Atira Zakaria, Nur Syahira binti Saleh, Ain Nadirah binti Nazir dan juga Nur Sadiah Muhammad Afandi. Sebagai pendahuluan, artikel yang kami pilih untuk dikritik pada kali ini adalah pembelajaran yang berasaskan projek dalam mata pelajaran geografi. Artikel ini ditulis berdasarkan kajian oleh Chong Oi Min dan juga Muhammad Tahir Mapa, terbitan Malaysian Journal of Society and Space pada isu yang pertama pada 27 Februari 2021. So, dalam artikel ini, penulis mencadangkan proses pembelajaran berasaskan projek atau singkatannya PBP di mana penghasilan projek oleh pelajar merupakan salah satu cara pentaksiran alternatif selain dapat menguji kefahaman murid dalam topik yang terkandung dalam mata pelajaran geografi. Projek ini digunakan dalam mata pelajaran geografi dalam pengenalan. Penulis ada menerangkan pernyataan masalah di mana pencapaian pelajar dalam subjek geografi semakin merosot. Antaranya adalah disebabkan oleh kekurangan guru yang beroperasi geografi. Selain itu, kaedah pengajaran yang kurang berkesan dan juga membosankan boleh menjadi salah satu faktor prestasi geografi menurun. Oleh itu, PBP merupakan salah satu jalan bagi membuka ruang kepada murid untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Penulis menggunakan kaedah PBP ini untuk mengajar topik kita semula di Sekolah Menengah Kebangsaan Bahang Penampang Sabah. Penggunaan kaedah ini bertujuan untuk menghasilkan suatu pengajaran dan juga pembelajaran yang menarik dan seterusnya dapat mengubah pemikiran pelajar berkaitan dengan amalan kita semula dan juga pengurusan sisa pepejal di sekolah. Seterusnya adalah konsep performance dan authenticity di dalam artikel. PBP yang dijalankan oleh pengkaji ini merupakan sejenis pentaksiran yang memenuhi konsep performance dan juga authenticity di mana PBP yang dirangka oleh pengkaji melibatkan proses pengajaran dan juga pembelajaran dari guru iaitu bersifat pelbagai hala dengan berasaskan strategi yang berpusatkan kepada murid. Dalam PBB yang dirangka oleh pengkaji, pelajar perlu bekerjasama dan juga bertanggungjawab di dalam kumpulan masing-masing. Pemilihan ahli kumpulan adalah secara bebas ataupun rawak dalam mewujudkan kreativiti dan juga inovasi untuk menghasilkan produk kita semula yang lebih berkualiti. Guru perlu melibatkan semua pelajar dan juga menggalakkan mereka menggunakan semua bahan kita semula yang sedia ada untuk mencipta produk kita semula. Okey, baiklah seterusnya. PBP yang digunakan sangat memenuhi ciri can do versus do know. Hal ini kerana murid telah tahu dan boleh melaksanakan PBP dengan lebih baik. Okey, seterusnya, dengan PBP yang dijalankan, pelajar perlu bekerjasama dalam kumpulan dengan menyumbang idea dan pandangan masing-masing. Okey, menerusi pembelajaran berdasarkan projek ini, pelajar dikehendaki duduklah di dalam satu kumpulan di mana setiap daripada pelajar itu harus memberi respon, memberi kerjasama dalam menyampaikan maklumat ataupun menyumbang idea yang baru untuk meneruskan projek. Okey, seterusnya, projek yang dijalankan akan lebih berkesan dan dapat menarik minat pelajar serta mencapai matlamat pembelajaran dan kebaikan buat sekolah. Dengan menggunakan PBP ini, matlamat pembelajaran itu akan lebih mudahlah untuk dicapai dan seterusnya dapat menambah kefahaman dan menjadikan pembelajaran bertambah baik dan mendapat kebaikan juga buat sekolah. Okey, seterusnya kita lihat kepada perbezaan pentaksiran alternatif yang digunakan oleh penulis yang membezakan pentaksiran ini dengan pentaksiran tradisional. Pembelajaran berasaskan projek ini merupakan salah satu daripada pentaksiran alternatif dan ianya menerapkan elemen isu semasa dan masalah yang berlaku dalam kehidupan sebenar. Kaedah ini juga menghendaki pelajar berbincang, berkomunikasi, merancang, mencipta dan membentangkan produk kita semula yang dicipta oleh mereka secara berkumpulan. Kemudian penilaian yang digunakan dalam penulisan ini berbeza dengan penilaian tradisional
kerana penilaian alternatif ini memberi penekanan terhadap pengaplikasian topik kita semula dengan mengaitkan tugasan dengan proses kita semula secara realiti. Ia bukan hanya berdasarkan pembacaan, pemahaman, mengingat secara teori sahaja, tetapi lebih tertumpu kepada pengaplikasian secara nyata. Selain itu, kaedah ini berpusatkan pelajar kerana ia memerlukan pelajar mengaplikasikan perkara yang diajar melalui pembinaan projek kita semula mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Setelah itu, pelajar juga perlu melaporkan perkembangan produk yang dicipta kepada guru, serta di akhir proses, pelajar dikehendaki membentangkan hasil produk kita semula yang dihasilkan oleh mereka di hadapan kelas. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis penilaian alternatif yang digunakan dalam artikel ini. Penulis menggunakan dua jenis penilaian alternatif dalam kajian ini, iaitu penilaian autentik dan penilaian prestasi. Kaedah pembelajaran berasaskan projek yang digunakan dalam pembelajaran topik kita semula ini memerlukan pelajar untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sedia ada dan yang baru dipelajari ke dalam senario kehidupan yang sebenar. Dan kita dapat lihat pendekatan ini selaras dengan pentaksiran jenis autentik. Manakala penggunaan pentaksiran prestasi dapat dilihat melalui penlibatan pelajar secara langsung dalam pelaksanaan projek kumpulan, bermula daripada pembahagian tugas oleh ketua kumpulan kepada ahli-ahli kumpulan sehinggalah akhir proses, iaitu pembentangan hasil produk yang dicipta oleh setiap kumpulan dengan menggunakan bahan-bahan kita semula yang dikumpul oleh setiap kumpulan tersebut. Terdapat kelebihan dan kelemahan. Di dalam memacu negara ke arah sifar sampah, amalan kitar semula adalah amat penting. Ini adalah langkah yang baik dalam memelihara sumber pada masa yang akan datang. Dalam PBB yang dirangka oleh pengkaji, para pelajar dapat melakukan proses pengasingan sampah dan sisa pepejal sebelum memasukkan ke dalam tong sampah. Selain daripada itu, slogan "Fikir dulu sebelum buang" adalah tepat dan sesuai untuk pelajar dalam menjaga sumber alam sekitar. Hal ini kerana aspek kognitif dan pengetahuan sahaja tidak mencukupi untuk melahirkan pelajar yang mengamalkan kitar semula dalam pengurusan sisa pepejal. Hal ini dapat mengurangkan kos operasi pelupusan sampah dan dapat keluar dari zon keselesaan. Pemilihan barang kita semula ini adalah amat penting untuk dijadikan bahan yang hendak dikitar semula sebagai nilai tambah yang sesuai. Contohnya, tin-tin kosong dikitar semula untuk dijadikan tempat alat tulis. Ianya berpotensi besar jika pelajar pandai mengolahnya. Guru-guru perlu mengenal pasti dan mengambil peranan penting dalam membimbing pelajar agar pendidikan kitar semula ini dapat diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Antara kelemahan yang diperoleh iaitu cabaran dalam pengajaran yang disampaikan adalah sikap sesetengah pelajar yang memandang enteng, tidak memberikan kerjasama dalam pasukan, membuat bising, tidak aktif dan mengganggu dalam aktiviti perbincangan yang dijalankan. Seterusnya, masa yang diberikan agak tersasar kerana terdapat gangguan seperti pelajar melayari internet untuk mencari bahan lain iaitu lagu dan sebagainya. Ada juga di antara mereka yang masih lagi mempunyai sikap malu dan tidak yakin dalam diri pelajar, menjadi juga kekangan dalam pelaksanaan kaedah PBB ini. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tapi sebelum itu saya mohon maaf pada doktor dan rakan-rakan sebab saya tak boleh buka kamera. Saya sesama dan batuk dan saya juga mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi sepanjang saya membentang nanti. Okey, sebagai kesimpulannya, pembelajaran berasaskan projek ataupun PBP
sesuai digunakan sebagai salah satu pentaksiran alternatif. Ia termasuk dalam pentaksiran prestasi yang mana ia menunjukkan tahap pemahaman pelajar tentang sesuatu topik. Kalau dalam artikel ini tentang topik kitar semula. Jadi jika pelajar faham tentang topik kitar semula, mereka boleh selesaikan PBP dengan mudah dan kalau ada masalah pun mereka boleh selesaikan. Tapi jika mereka sendiri kurang faham tentang topik kitar semula, sukarlah untuk mereka siapkan PBP itu. Tapi walaupun begitu, mereka boleh mengamalkan konsep learning by doing iaitu sambil buat sambil belajar. Okey, selain itu juga guru dapat melihat kesungguhan ataupun committed pelajar daripada awal, daripada ketika mereka membentuk kumpulan, ketua kumpulan membahagikan tugas masing-masing sehinggalah ke fasa akhir ketika mereka membuat refleksi. Guru juga dapat melihat peningkatan dalam kemahiran interpersonal pelajar. Mereka akan semakin matang dalam membuat keputusan, pandai nak cari solusi tentang suatu masalah, mengamalkan sikap bekerjasama, toleransi dan sebagainya. PBP juga termasuk dalam pentaksiran autentik, iaitu mereka bukan hanya belajar teori, tapi mereka juga akan apply praktik dalam kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, ketika mereka buang sampah, mereka akan masuk sampah dalam tong sampah yang sepatutnya. Kalau tin ataupun aluminium. Kalau plastik. Dan kalau mereka ada kertas ujian lama-lama, mereka boleh hantar ke pusat kitar semula dan sebagainya lah. Tapi walaupun begitu, PBP ini terdapat beberapa cabaran yang dialami. Misalnya, guru akan mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, dalam artikel ini, guru mengambil masa 5 hari untuk melaksanakan PBP ini kerana ia mempunyai pelbagai proses daripada pengenalan PBP, lepas tu fasa perancangan, fasa pelaksanaan dan sebagainya. Selain itu juga, terdapat pelajar yang main-main, yang tak committed, yang sambil lewa ketika menyiapkan PBP ini. Jadi guru boleh fokus pada pelajar ini dan tanya apa tugasan dia. Dia faham ke tugasan dia? Kalau jadi begini macam mana? Kalau jadi macam ni dan sebagainya. Dan tak nak dia terpaksa fokus dengan PBP dia. Sebagai kesimpulannya, PBP sangat sesuai dijadikan sebagai pentaksiran alternatif dan buktinya adalah apabila dalam subjek geografi, sebelum PBP ini dilaksanakan, seramai 30 orang pelajar yang gagal. Tapi setelah PBP dilaksanakan, hanya 6 orang sahaja pelajar yang gagal. Dan elemen-elemen ini tidak akan dapat jika guru mengamalkan pentaksiran tradisional. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.